Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua warga Kasar yang saya kasih sekalian? Saya doa sentiasa agar semua kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19. Kita gembira dengan kedatangan hari raya yang akan sampai pada kita beberapa waktu lagi. Dan kita berada pada hujung Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan berkati ini akan meninggalkan kita, bulan rahmat ini akan meninggalkan kita, bulan pengampunan ini akan meninggalkan kita, dan kita hidup dalam tempoh sebulan melalui tarbiyah puasanya, tarbiyah baca Qurannya, tahap tarawihnya dan ibadah-ibadah yang lain, di samping kita melakukan kerja seharian di pejabat masing-masing. Apa yang penting pada kita ialah kita mendapat dua manfaat besar. Satu, manfaat Ramadan sebagaimana dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manfaat kita sebagai pekerja. Digandakan pahala kita bekerja dan kita berpuasa. Kita bekerja dalam keadaan kita berpuasa. Kita bersedekah dalam keadaan kita berpuasa. Kita buat urusan seharian di pejabat kita. Bahagian operasi, tengah turun operasi. Bahagian pembekalan air ke pemotongan ke kita jalankan tanggungjawab kita. Sama ada sektor alam sekitar atau sektor air, kita laksanakan tanggungjawab walaupun kita berpuasa. Puasa bukan alasan untuk menjadikan kita lemah semangat untuk tidak bekerja. Alhamdulillah, kita berjaya buktikan bahawa Ramadan merupakan bulan yang kita ringan tubuh kita untuk melakukan tanggungjawab dan kerja-kerja seharian. Para penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Makalah kamu sempurnakan bilangannya, yakni bilangan sebulan Ramadan. Cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, kemudian akan bertakbir membesarkan Allah SWT. Sebab tu hari raya dipenuhi dengan takbir. Walaupun kedatangan hari raya, hari yang kita diharamkan oleh Allah Ta'ala berpuasa. Walaupun puasa itu ibadah, mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Tapi Allah haramkan hari itu. Pasal apa? Hari ini hari gembira. Hari ini hari gembira bagi umat Islam. Allah Ta'ala tak benarkan kita berpuasa. Allah suruh kita makan. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Wala tusrifu, jangan bazir, jangan berlebihan. Allah Ta'ala suruh benda yang tak boleh dalam sepanjang Ramadan, termasuk menggauli isteri pada siang hari Ramadan. Allah Ta'ala benarkan. Tetapi yang penting ialah apa tujuan semua ni? La'allakum ala ma hadakum, di atas petunjuk yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Maknanya kita berpuasa dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja dengan panduan-panduan. Setiap sektor ada panduan. Pekerjaan kita ada panduannya. Dan begitu juga hidup kita. Hidup kita kena ada panduan. Apa panduan kita? Al-Quran Al-Karim. Panduan bagi kita umat Islam ialah Al-Quran. Bukan panduan untuk ibadah dengan Allah saja. Panduan untuk mengurus negara. Panduan untuk mentadbir pejabat. Panduan untuk mengurus keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Sebab Quran adalah manual yang Tuhan turun untuk memandu hidup kita. Kalau kita beli telefon, kita ada manual dia. Kalau kita beli kereta, ada manual dia. Dan kita tak mungkin boleh selamat menggunakan dia tanpa kita mengetahui manual tersebut. Apatah lagi hidup dunia yang penuh cabaran, kena ada panduan. Apa panduan ni? Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Quran dia tak berubah-ubah. Walaupun dipinda macam-macam oleh pelbagai pihak, tapi dia tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang penting kepada kita ialah kedatangan Hari Raya Aidilfitri ini kita sambut dengan gembira dan cukup sederhana. Kita masih lagi tempoh PKP, sebahagian besar tak boleh bergerak, tak boleh rentas, ada yang tak boleh balik jumpa keluarga, tak boleh jumpa mak. Tapi teknologi yang ada hari ini, kita boleh buat video call dengan mak kita, kita boleh bercakap dengan mak kita, kita boleh bercakap dengan ayah kita, kita bercakap dengan adik-beradik kita walaupun tak boleh jumpa secara fizikal. Nak bagi duit tak ada masalah, online je duit tak ada masalah. Kuih tak sampai, boleh post je kuih. Dodol mak masak, teringat dodol mak, boleh post je dodol tersebut. Jadi maksudnya mungkin fizikal kita tak jumpa. Pasal apa? Walaupun kadang-kadang kita ingin jumpa, memanglah, tapi oleh kerana tempoh PKP yang berlaku, wabak COVID yang masih belum selesai, kita tak letakkan rakyat kita dalam keadaan yang risiko tinggi. Jadi oleh kerana itu ada tempat yang terpaksa di lockdown dan diletak PKPB dan sebagainya. Tapi ada tempat-tempat yang kita benarkan urusan kehidupan. Sebab kadang-kadang ada orang banding di antara dua perkara tersebut. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan makhluk. Kalau kita musafir, sebagai contoh mudahlah, kalau kita musafir, boleh tak kita jamak semayang? Boleh. Ada orang jamak tak makan?
Ya, kalau semayang boleh jamak, kenapa makan tak jamak? Kalau kira makan sama masa kita kena makan. Ya, sama masa kita kena makan. Tapi semayang boleh jamak, puasa pun boleh puasa. Allah Taala bagi tangguh pun puasa Ramadan. Ya. Wa in kuntum ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam musafir, kamu boleh buka ganti pada hari lain. Ya, cuba buat macam tu. Hari ni tak ada makan, makan ganti hari lain, boleh. Ya. Jadi maksudnya bahawa dalam keperluan hidup kita ni ada perkara yang kita kena memahami kaedah-kaedah dia. Setiap benda tu ada kaedah yang tertentu. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, kita menyambut ni dengan keadaan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Jangan rosakkan sebulan puasa kita dengan melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sambut hari raya dengan durhaka pada Allah. Sambut hari raya dengan buat maksiat pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita hendak supaya apa yang kita buat sepanjang sebulan itu dapat kita tengok hasilnya. Ya, 3 perkara peringatan saya untuk akhir. Yang pertama, ya, kesan ibadah tu dapat kita lihat selepas Ramadan. Macam kita lah, kalau kita nak tahu kesan obat tu setelah kita makan obat tu, ada kesan tak ada kesan. Ya, sebelum tu waktu kita tengah makan obat tu tak ada efek apa. Kesan Ramadan, sebulan puasa nak tengok kesan dia, tengok selepas Ramadan. Yang kedua, jangan tinggal. Ya, Nabi sebut dalam hadis supaya man soma Ramadan summat ba'usitam min syawalin qasamid dahri kulli. Siapa-siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian diiringi 6 hari puasa sunat Syawal, 6 hari, maka seolah-olah dia mendapat pahala, kata Nabi, dia mendapat pahala seolah dia berpuasa selama setahun. Jangan tinggal peluang ini. Peluang ni tak datang 2 kali. Habis Syawal, kita dah tak boleh dah. Ya, sebab tu kalau boleh, kita start lebih awal lah. Tahun ni nak pergi ziarah rumah-rumah pun tak boleh. Jadi apa boleh buat? Mungkin tahun hari pertama tak boleh puasa haram. Tapi hari kedua dah boleh puasa. Ya, mungkin hari ketiga kita start puasa supaya kita habis awal sikit. Lepas tu macam-macam lah. Ya, kita nak balik ke pejabat dengan tugas masing-masing dan sebagainya. Ya, puasa sunat 6 jangan tinggal. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, tuan-tuan sekalian, para penonton sekalian, kalau kita sepanjang tempoh sebulan kita dah ringan untuk sembahyang sunat tarawih, kita dah ringan untuk baca Quran, kita dah ringan untuk bersedekah derma, maka kita lanjutkan selepas Ramadan. Mungkin, maaf cakap, mungkin ada orang yang dia start pakai tudung Ramadan, teruskanlah habis Ramadan, kekalkan, tutup aurat, kekalkan. Sebab Ramadan tu dah mengubah kita jadi turning point, titik tolak kepada perubahan diri kita. Ya, kalau Ramadan kita boleh, lepas Isyak kita boleh semayang 11 rakaat. Bukan mudah 11 rakaat. Lepas Ramadan, kalau boleh kekalkan semayang sunat selepas Isyak paling tidak pun 4 rakaat pun okey. Ya. Maksudnya, segala amal ibadah yang kita buat sepanjang Ramadan, kita terus sambung saja. Ya, kalau Ramadan kita boleh khatam Quran sebulan, bulan lain pun kita sambung saja. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita harapkan apa yang kita usahakan itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada seluruh warga Kasar, khususnya rakan-rakan yang mengenali saya di mana saja berada. Ya, saya doakan mudah-mudahan semua antum semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah, dan kita semua saling memaafi satu sama lain. Semoga kita tidak bangkit di akhirat dengan dosa-dosa yang kita bawa. Ya, barakallah. Sekian dahulu untuk kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.